Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama cikgu dalam siri kedua tajuk Nisbah Trigonometri untuk ulang kaji Ekspres Matematik PT3. Video ini merupakan siri kedua bagi tajuk Nisbah Trigonometri. Untuk memahami dengan lebih jelas tentang konsep tajuk ini, boleh tonton siri pertama, boleh tekan link pada bahagian description. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Rajah 3.1 terdiri daripada segitiga bersudut tegak. Tentukan hipotenus dan dalam segitiga yang sepadan. Jadi untuk di sini ada 3 segitiga. Kita bacakan butunya PQT. Ini segitiga yang pertama, tuliskan pada ruangan jawapan segitiga PQT. Untuk segitiga yang kedua, kita kenali sebagai QRT. Di sini QRT. Dan yang ketiga ini ialah segitiga RST. Untuk menentukan hipotenus ialah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sebagai contoh, dalam segitiga PQT ini, sudut 90 darjah, sisi yang bertentangan dengannya ini merupakan hipotenus. Jadi untuk menyatakan sisi ini, kita ambil bucu ke bucu, iaitu PT. Jadi tuliskan untuk segitiga PQT, hipotenusnya adalah PT. Untuk segitiga QRT pula, hipotenusnya setentang dengan 90 darjah. Ini ialah QT. Dan seterusnya, untuk segitiga RST 90 darjah bertentangan dengannya, hipotenusnya ialah RT. Jadi inilah jawapan untuk hipotenus bagi ketiga-tiga segitiga ini. Soalan yang kedua, rajah 4 menunjukkan satu segitiga bersudut tegak. Padankan setik yang berikut kepada nisbah trigonometri yang diberi. Sin theta, theta di sini, ini ialah theta, kita sebutkan ini sebagai theta dan simbol ini ialah sebagai alpha. Jadi untuk mengenal pasti, untuk mencari sin cos tangent, kita perlu kenal pasti dahulu di manakah hipotenus sisi sebelah dan sisi bertentangan. Jadi untuk sudut theta ini, hipotenusnya ialah C. Ini ialah hipotenusnya, manakala yang bertentangan dengannya ialah B. Jadi tentangan dengannya saya tuliskan sebagai T. Dan A ini merupakan yang menyentuhnya ini kita kenali sebagai sisi bersebelahan. Jadi untuk mencari sin konstan, sin ialah tentang per hipotenus, cos ialah sebelahan per hipotenus dan tangent ialah tentang persebelahan. Jadi di sini untuk theta tentangnya ialah B, hipotenusnya ialah C. Jadi di sini jawapannya jadi tunjukkan tanda anak panah ini pada B per C. Untuk cos theta pula, cos ialah sisi sebelah dengan theta ialah A, manakala hipotenusnya ialah C. Jadi untuk cos theta jawapannya ialah A per C. Jadi untuk alpha pula, untuk hipotenusnya adalah sama. Cuma yang berbeza di sini ialah sudut setentang dan sudut sebelahan. Yang menyentuh alfa ini merupakan sudut sebelahan yang cikgu tandakan dengan pen merah ini. Manakala yang bertentangan dengannya, A ini ialah bertentangan. Jadi untuk menentukan sisi bersebelahan dengan sisi bertentangan, berubah mengikut kedudukan sudut. Jadi untuk menjawab, sin alfa ini setentangnya, alfa di sini setentangnya adalah A, manakala hipotenusnya ialah C. Jadi sin alfa ialah A per C. Jadi ini jawapannya. Dan akhir sekali, cos alfa sebelahan perkan dengan hipotenus. Sebelahan dengan alfa ialah B dan hipotenusnya ialah C. Jadi jawapan ialah B per C. Jadi kita tunjukkan anak panah jawapannya ke B dan C. Untuk bahagian B pula, jika A 3 dan C 5, cari nilai theta dan juga alpha.
Jadi kita boleh gunakan mana-mana sahaja. Katakan kita ambilkan sebagai A di sini tandakan sebagai 3, manakala C-nya sebagai 5. Jadi untuk theta kita boleh gunakan cos, sebelah per hypotenuse. Jadi cos theta bersamaan dengan sebelahnya 3, hypotenuse-nya adalah 5. Jadi untuk mencari nilai theta, kita boleh tekan shift cos 3/5. 3/5 sama dengan theta-nya adalah bersamaan dengan 53.13 darjah. Jadi untuk mencari alfa pula di sini, sudut yang diberi, sisi yang diberi ialah setentangan dan juga hypotenuse. Jadi kita gunakan sin untuk alfa. Jadi setentangnya adalah 3, hypotenuse-nya adalah 5. Jadi dengan cara yang sama, tekan shift sin 3/5. Okey, bersamaan dengan 36 perpuluhan. Kita ambilkan 2 tempat perpuluhan akan jadi 87 darjah. Jadi 36.87 darjah. Soalan yang ketiga ini merupakan soalan objektif untuk bahagian A. Rajah 12 terdiri daripada 2 buah segitiga. Antara sudut A, B, C dan D yang manakah mempunyai nilai tangen 5/3. Jadi tangen 5/3 bermaksud mestilah tangen formulanya tentang persebelah. Jadi sudut mana yang setentang persebelah untuk 5/3 kita mulakan dengan A. A ini setentangnya adalah tangen A setentangnya adalah 4, sebelahannya adalah 3. Jadi A bukan jawapan. Untuk tangen B pula, setentangnya adalah 3, sebelahnya adalah 4. Jadi B bukan jawapannya. Untuk tangen C pula, setentangnya 3, sebelahnya tidak diketahui. Jadi menggunakan teorem Pythagoras untuk segitiga PQR, teorem Pythagoras pasangannya ialah 3, 4 dan 5. Di sini adalah 5. Jadi untuk mencari tangen C setentangnya adalah 3 dan sebelahnya adalah 5. Jadi ini masih lagi belum jawapan. Dan satu lagi kita semak tangen D bersamaan dengan setentangnya adalah 5, sebelahnya adalah 3. Jadi D memenuhi jawapan. Jadi untuk kita tandakan D sebagai jawapan yang betul. Sebelum cikgu meneruskan soalan yang keempat, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Dalam rajah 2.1, QRS ialah garis lurus dan QR adalah bersamaan dengan 2RS. Okay, di sini adalah RS, QR 2 kali RS. Jadi di sini jika RS ialah X, bermaksud QR adalah 2X, iaitu X. Jadi QR 2X. Cari nilai tangen theta. Untuk tangen theta ini, kita perlukan maklumat sisi yang bertentangan dan juga bersebelahan. Jadi untuk mencari sisi bersebelahan, kita gunakan segitiga yang besar ini, iaitu PQS. Di segitiga PQS ni, untuk mencari QS kuasa 2 bersamaan dengan hypotenuse-nya ialah 25 kuasa 2 ditolakkan dengan 7 kuasa 2. Jadi dengan menggunakan kalkulator, untuk mencari 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2, nilainya adalah bersamaan dengan 576. Jadi QS sahaja punca kuasa 2 bagi 576, nilainya adalah bersamaan dengan 24. Jadi QS-nya 24, 3X tambah X tambah X, 3X bersamaan dengan 24. Jadi X sahaja 24 bahagi 3 bersamaan dengan 8. Jadi untuk panjang QR ni sebenarnya X tambah X, 8 tambah 8 adalah 16. Jadi daripada sini kita boleh mencari tangen theta. Tangen bermaksud setentang persebelahan. Setentangnya adalah 7, sebelahannya adalah 16. Jadi jawapan untuk tangen theta adalah 7/16. Soalan yang terakhir, dalam rajah 4.2,
PQR dan QTS ialah segitiga bersudut tegak. QRS ialah garis lurus. Diberi tangent M bersamaan dengan 3/4. 3/4, hitung panjang RS. Okey, panjang RS-nya di sini. Jadi untuk mencari panjang RS, kita perlu mencari dahulu panjang QT. Jadi panjang QT di sini daripada sudutnya M, tangent setentang per sebelah. Setentangnya adalah QT. Jadi di sini kita boleh tuliskan setentangnya adalah QT, sebelahannya adalah 12. Okay, daripada hubungan ini 4 untuk dapatkan 12, kita daratkan dengan 3. Jadi di atas juga perlu ikut didaratkan dengan 3. Jadi ini bermaksud QT-nya adalah 3/39 cm. Seterusnya perlu mencari dahulu panjang QS. Jadi untuk mencari panjang QS, QS kuasa 2 bersamaan dengan 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. 12 kuasa 2, 144 tambah 8 kuasa 2, 9 kuasa 2, 81 bersama dengan 225. Jadi panjang QS-nya adalah punca kuasa 2 bagi 225 bersamaan dengan 15. Jadi untuk mencari panjang RS pula, QS-nya 15. Sekarang kita perlu mencari pula panjang QR. Jadi di sini diberikan tandaan ini sama, bermaksud PQ-nya adalah 12. Jadi dengan menggunakan teorem Pythagoras, QR kuasa 2 bersamaan dengan hypotenuse 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Jadi QR kuasa 2 bersamaan dengan 169 tolakkan dengan 144 bersamaan dengan 25. Jadi QR-nya ialah punca kuasa 2 bagi 25 bersamaan dengan 5. Jadi untuk QR-nya adalah 5. Sekarang barulah kita boleh cari panjang RS, di mana panjang QS-nya tadi adalah 15 ditolakkan dengan 5 bersamaan dengan 10 cm. Sekian dahulu video kedua untuk tajuk nisbah trigonometri. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Teruskan menyokong cikgu.